Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat semua. Selalunya saya kurang bersetuju dengan kenyataan-kenyataan daripada Saleh Said Kuruak ini. Tapi hari ini sahabat semua, saya agak setuju. Yang mana Saleh Said Kuruak menempelak pihak pembangkang yang asik-asik mau untuk tebuk atap sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda kenyataan daripada Said Kurwa ini yang membalun ya, menyebabkan ringgit ini antara sebabnya juga adalah pembangkang katanya yang selalu asik untuk tukar kerajaan, tebuk atap dan sebagainya. Walaupun pilihan daya sudah habis, tapi mereka masih tidak menerima kenyataan mereka sekarang ini adalah pembangkang. Jadilah pembangkang yang progresif ya, yang efektif, bukannya jadi pembangkang yang bangang dan sebagainya. Jadi mari kita ikuti kenyataan daripada Saleh Said Kuruak ini mengatakan bahwa pembangkang juga patut dipersalahkan katanya susulan kejatuhan nilai ringgit dan keadaan ekonomi semasa. Itu antara kata daripada Saleh Said Kuruak. Bekas Menteri UMNO itu berkata pembangkang terus bercakap tentang agenda untuk menjatuhkan kerajaan menyebabkan keyakinan pelabur terjejas. Walaupun pelaburan tinggi sahabat semua, ya, tapi kalau mungkin mereka tidak mau memainkan propaganda untuk jatuhkan kerajaan, saya percaya ia akan jadi lebih tinggi lagi. Tambah lagi, kestabilan politik ialah kunci kepada keyakinan pelabur asing ke negara ini dan memberi kesan terhadap pertukaran asing mata wang tempatan. Jika pembangkang asik bercakap tentang hasrat mereka untuk menjatuhkan atau menukar kerajaan kepada media asing, ini tentunya memberikan gambaran negatif tentang negara. Ini akan menjelaskan katanya keyakinan pelabur asing dan menghindar pelaburan masuk ke dalam negara kita. Itu antara kata Said Kurwa. Justru katanya mereka patut berhenti menjejaskan kestabilan politik dan juga mensabotas terhadap ekonomi dan meletakkan tanggung jawab penuh kepada kerajaan semasa katanya. Jadi terdahulu Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata kejatuhan nilai ringgit tidak menjejaskan pelaburan. Katanya Malaysia mencatat pelaburan terbesar dalam sejarah. Kadar inflasi menurun dan pengangguran berkurangan. Pertumbuhan ekonomi pula katanya berdaya tahan sama seperti negara jiran. Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin pada awal bulan ini berkata kerajaan seperti acuh tak acuh dalam menangani ekonomi negara. Itu antara kenyataan daripada abakau sahabat-sahabat semua. Ya, yang kononnya kerajaan ini acuh tak acuh. Yang saya lihat ya, kerajaan Perikatan Nasional lah ya yang gagal dalam menangani ya masalah ekonomi negara, inflasi melambung tinggi, pengangguran, nilai ringgit turut jatuh, pelaburan, apatah lagi pelaburan sahabat-sahabat semua. Tapi satu demi satu sedang diperbaiki oleh kerajaan hari ini ya, menyebabkan kalau kita lihat walaupun ya walaun-walauntit pemimpin-pemimpin pembangkang memainkan isu berkaitan dengan kenaikan harga barang ini, tetapi hakikat sebenarnya ya keadaan ekonomi kita ini sedang menuju ke arah yang lebih baik ya. Inflasi merosot, pengangguran semakin berkurang, peluang pekerjaan yang semakin meningkat dan sebagainya. Ya, dan kita boleh baru-baru ini ya, pagi tadi saya juga memberikan satu update berkaitan dengan FDI negara kita ya, adalah satu yang tertinggi sejarah sahabat semua, adalah yang tertinggi sejak beberapa tahun yang lalu ya, 329,5 bilion ringgit. Jadi itu antara perkara yang menarik ya. Dan berkaitan dengan isu beras ini, sebelum saya akhiri ya, berkaitan dengan isu beras ini yang juga dipolitikkan oleh pihak pembangkang, kerajaan akan buat keputusan ya isu bekalan beras petang ini. So dalam masa yang terdekat ya, kerajaan akan membuat pengumuman berkaitan dengan isu beras. Jadi kalau kita lihat ya kenyataan penuh yang mana kerajaan akan membuat keputusan mengenai isu bekalan beras selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara petang ini. Perdana Menteri berkata mesyuarat itu juga akan berbincang mengenai inisiatif penjualan barangan keperluan lain termasuklah ikan, sayur, daging dan sayur pada harga yang lebih murah. Beliau berkata sebarang pengumuman harga barangan terutama yang melibatkan beras mestilah datang daripada kerajaan, walaupun ada beberapa pihak lain yang mengemukakan cadangan. Ini negara demokrasi, boleh beri cadangan katanya, tetapi ia bukan merupakan keputusan kerajaan. Kerajaan akan membuat keputusan mengenainya petang ini, katanya kepada media selepas meresmikan Tun Razak Exchange sebagai hub kewangan antarabangsa Malaysia hari ini.
Dan sebelum itu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu juga dilaporkan berkata, kerajaan belum membuat ketetapan untuk mewujudkan satu grade beras putih sahaja di negara ini yang dikenali sebagai beras putih Malaysia Madani. Muhammad berkata sebarang pengumuman atau ketetapan yang dibuat mesti berpandukan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 ya, serta dimaklumkan kepada jemaah menteri. Dan sekali lagi, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata isu peletakan jawatan 3 pegawai kanan pengurusan lembaga tabung Angkatan Tentera sedang dikendalikan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Menurutnya, Muhammad Khalid kemudiannya akan melaporkan perkara itu kepada jemaah menteri. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi terbaik ya apa yang berlaku dan juga perancangan pihak kerajaan hari ini ya untuk terus-menerus memperbaiki ekonomi negara kita, khususnya yang hancur ditinggalkan oleh geng-geng tebuk atap, geng-geng sapu bersih ini, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Perdana Menteri dan juga kerajaan hari ini ya yang sentiasa ya utamakan rakyat ya, yang sentiasa mengutamakan keutamaan kebajikan rakyat dan sebagainya. Jadi terima kasih. Dan yang terakhir ya, sebelum saya mengundurkan diri adalah kenyataan terkini ya daripada Sultan Nazrin, Sultan Perak. Bangunan megah tidak bermakna jika rakyat miskin, katanya. Oh, itu antara satu titah daripada Sultan Nazrin. Katanya, bangunan megah mencakar langit tidak akan memberi makna sekiranya masih ada rakyat yang terpaksa mengikat perut, mencatu makanan dan tidur berbumbung langit. Titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah usaha membasmi kemiskinan wajib diteruskan selagi ada rakyat yang miskin, dan agenda menoktakan kemiskinan menjadi satu daripada matlamat untuk menjamin kesejahteraan sosial rakyat. Menoktahi kemiskinan tegar menjadi tumpuan kerajaan Betah di bawah Pelan Perak Sejahtera 2030 dengan matlamat mengakikan kekayaan negeri seadil-adilnya untuk dinikmati oleh setiap rakyat. Ya, usaha pembasmian kemiskinan bukan sekadar memberi fokus kepada peningkatan pendapatan, tapi turut mengambil kira kualiti dan juga kesejahteraan hidup, direalisasikan dengan menyediakan jaringan keselamatan sosial yang kukuh serta perkhidmatan penjagaan kesihatan yang baik. Titah Baginda. Baginda juga bertitah demikian pada istiadat pembukaan rasmi tahun kedua persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Perak ke-15 di bangunan Perak Darul Ridwan di Ipoh hari ini. Sultan Nazrin bertitah dalam usaha untuk memakmurkan negeri, kesaling hubungan kesihatan dan penentu sosial kesihatan yang membentuk kesejahteraan rakyat perlu diberikan perhatian. Dalam pada itu, Baginda juga bertitah pendidikan berperanan penting dalam usaha mengubah landscape kemiskinan, mengeluarkan rakyat dari kepompong kemiskinan dan menaik taraf kehidupan rakyat. Walaupun dasar berkaitan pendidikan terletak di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, katanya, kerajaan Betah juga boleh melaksanakan inisiatif untuk membantu memastikan kadar tinggi kehadiran murid ke sekolah dan menyediakan berbagai insentif untuk menarik minat murid agar terus berada di bilik darjah. Tumpuan perlu diberikan kepada agenda pendidikan, terutama kepada generasi muda, katanya, agar kemiskinan tidak diwarisi oleh generasi yang akan datang. Di sebaliknya akan berlaku mobiliti sosial keluarga ke tingkat yang lebih tinggi. Satu titah yang padu, yang saya percaya titah ini seiring ya dengan fokus ya kepada kerajaan hari ini untuk menoktakan kemiskinan tegar di peringkat persekutuan untuk setiap satu negara khususnya. Ya, dan ya seperti mana titah daripada Sultan Perak ini juga ya, titah Baginda juga menyeru, menggesa supaya ya menoktakan kemiskinan di negeri Perak itu juga terbaik, sahabat-sahabat semua. Walaupun pada asasnya untuk menoktakan perkara ini sebenarnya bukanlah satu yang boleh dilakukan dalam sekelip mata. Of course, tentunya dia akan mengambil masa yang panjang. Tetapi kita mengharapkan ya kerajaan boleh memberikan fokus yang lebih padu lagi untuk menangani isu ini. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen dan pandangan Anda di dalam ruang komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.